balik itu gan tadi. Oh, mamek dia. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikh musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala Syekh Zainul Abidin bin Muhammad al-Fattani al-Makki thumma al-Filfilani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan qudrah, artinya arti qudrah kuasa. Maka kuasa Allah Ta'ala tiada dengan urat dan tiada dengan tulang dan tiada dengan alat. Lawannya lawan kuasa lemah. Mustahil ia Allah lemah, hanya wajib kuasa selama-lamanya. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid karangan Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki thumma Al-Filfilani rahimahullahu ta'ala, sehingga pada kata dianya dan qudrah. Dah kita masuk sifat yang baru pada malam ninya, iaitu sifat qudrah, sifat yang pertama daripada sifat ma'ani. Sifat yang pertama daripada sifat ma'ani yang dibilang oleh ulama tauhidnya ialah qudrah. Jadi setengah-setengah ulama dia bila ilmu dulu, ada juga yang membilang hayat dulu. Kalau ulama tauhid
Ulama tauhid ni artinya ulama yang mengarang kitab tersebut tu khas untuk awamul muslimin. Mana? Nah, untuk akidah orang awam di kalangan kita orang Islam. Kebiasaannya ulama tauhid ni dia akan mulakan sifat ma'ani ialah sifat qudrah. Kerana apa tu? Sebab pada pandangan mata kepala kita orang awam ni yang nyata zahirnya ialah ta'alluq tanjizi hadis sifat kudrat Allah Ta'ala. Nah, yang ni kita dapat tahu apa yang Allah Ta'ala tentu sedia kala. Nah, apa yang Allah Ta'ala nak sedia kala apabila perkara tu Allah Ta'ala buat sekarang ni. Nah, sekarang ni Tuhan buat sekarang ni barulah kita tahu ini benda hak Tuhan tentu sedia kala. Gitu dah. Jadi hak nyata di zahir pada kitanya ialah kesan asar daripada ta'alluq tanjizi hadis sifat kudrat Allah Ta'ala. Maka kerana tu ulama tauhid bila membilang sifat ma'ani Allah Ta'ala yang pertama, mereka bilang sifat kudrat dulu. Nah, kemudian ulama yang cenderung kepada tasawuf. Nah, tu tasawuf kita kata. Ulama sufi. Ada juga mereka mengarang ilmu tauhid sifat 20 ni ada. Nah. Kebiasaannya da'bul ulama sufi. Nah. Kebiasaan ulama tasawuf apabila membilang sifat ma'ani yang pertama, mereka bilang sifat ilmu dulu. Gitu dah. Sifat ilmu dulu. Sebab apa? I'tibar apa? Yang ni i'tibar sekalian perkara yang maujudat, yang ada ni sekarang ni. Semuanya nyata di dalam ilmu Allah Ta'ala secara a'yanun sabitah dia panggil. Apa pula a'yanun sabitah ni nah? A'yan mana beberapa diri, sabitah yang sungguh di dalam ilmu Allah Ta'ala. Nah gitu. Contohnya muka kita seperti ni, hidung kita kepek gini ni, Tuhan tahu bila? Bila kita dijadikan baru Tuhan tahu. Bermakna dulu Tuhan tak tahu. Hai, tak gitu. Nah. Sedia kala lagi Allah Ta'ala maha mengetahui. Nah, rupa kita seperti ni, hidung kita kepek begini ni, sebiji begini dah Tuhan tahu sedia kala. Bukan nanti keluar dulu kita, kepek lagu ni, aku ingat kau kepek lagu lah. Bukan lagu tu. Nah, kalau gitu jahil Tuhan. Nah, jadi seluruh yang ada sekarang ni, nah, yang kita dapat lihat dengan mata kepala kita secara khariji, benda yang ada semuanya sabit di dalam ilmu Allah Ta'ala sedia kala. Dia panggil tanjizi qadim dalam ilmu Allah Ta'ala. Sesekali tidak akan bersalahan. Apa yang Tuhan tahu, maklumat yang Tuhan tahu dengan perkara yang berlaku. Sesekali tidak akan bersalahan. Tak akan menyalahi. Kalau menyalahi, bermakna Allah Ta'ala jahil. Tidak. Bermakna semua punca ni daripada ilmu Allah Ta'ala. Tu. Jadi kerana tu ulama tasawuf bila dia bila sifat ma'ani yang pertama, mereka akan bila sifat ilmu dulu. Sebab iktibar segala perkara ni a'yanun sabitah tanjiziyun qadimun di dalam ilmu Allah Ta'ala. Sungguh sedia kala dalam ilmu Allah Ta'ala. Sebiji begini dah. Ya kalau nak mudah fahamnya beginilah a'yanun sabitah ni. Macam kita nak buat masjid ni, bukan pakai susun bata begitu dah. Dia ada plan dia. Plan tapak dia, plan besi dia, konkrit dia, plan keseluruhannya, keluasannya, dia ada siap dah tu. Gitu kan? Zaman dulu plan gitu je. Sekarang lagi kan ada 4D, 3D. Boleh buat, boleh masuk, benda tak ada lagi, tapi seakan-akan ada dah. Itulah gitu. Nah,
Tu nak mudah faham ya. Tidak sebiji seperti itu, tidak. Sebab terkadang plan kita tu tak sama dengan wujud secara realitinya. Kita nak buat gini bentuk rumah kita, tiba-tiba jadi lagu lain. Ada juga lagu tu. Dalam plannya bumbung warna biru, tiba-tiba tukar warna hijau. Ada juga lagu tu. Tapi nak ceritanya a'yanun sabitah tu lebih kurang seperti itulah. Tapi bukan sebiji seperti itu. Nak ceritanya kita ni Tuhan nyata sedia kala dalam ilmu dia. Hidung kita kepek lagu ni coding dalam ilmu Allah Ta'ala. Bukan hidung kita coding. Jangan salah faham. Hidung kita tu barulah. Tuhan tahu hidung kita kepek gini ni sedia kala. Belum ada makhluk, belum dia buat makhluk, sedia kala lagi. Segala perkara, langit, bumi, berapa butir pasir, berapa butir batu, gitu dah Tuhan tahu. Sebiji gitu dah. Dan tak akan menyalahi dengan apa yang Allah Ta'ala tahu. Tidak kata pasir yang ada di dunia ni juta, tapi Tuhan tahu 2 juta. Tak gitu. Sebiji gitu dah. Berapa juta tak tahulah, Tuhan yang Maha mengetahui. Kita tak tahu. Yang kata pasir, bulu ada tubuh kita, kita tak tahu berapa orang ada. Itulah gitu. Jadi ulama tasawuf mereka tilik kepada ilmu Allah Ta'ala dulu. Puca segala benda ni berlaku, Allah Ta'ala nyata pada ilmu dia segala perkara. Itu dah. Maka ulama tasawuf bila dia mengarang kitab sifat 20, ada juga ulama tasawuf tapi dia karang sifat 20, ilmu tauhid. Maka bila membilang sifat ma'ani, dia akan bilang sifat ilmu dulu. 2. Yang ketiga, dia panggil ulama mutakallimin. Ulama kalam dia panggil. Siapa ulama kalam ni? Beza ke dengan ulama tauhid tadi? Beza. Kalau ulama tauhid ni sekadar mengajar akidah yang fardu ain kepada kita orang awam, orang Islam. Tapi kalau ulama mutakallimin, ulama kalam bukan hanya mengajar akidah, tapi dia mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah itu. Ibtalus syubah. Ibtalus syubah, membatalkan segala syubhat-syubhat, wa iqamatil hujaji, dan menegakkan segala hujjah-hujjah bin naqli wal aqli, dengan secara manqul dan ma'qul dia panggil. Tu dia panggil ulama mutakallimin. Jadi ulama mutakallimin apabila membilang sifat ma'ani yang pertama, mereka akan bilang sifat hayat dulu. Sifat perhidup dulu. Sebab apa? Sebab sifat hayat ni seolah-olah syarak fil waqi' pada realiti, tapi syarak sengoti fit ta'akkuli dia panggil. Secara ta'akkul akal, satu zat yang kita nak bincang dia tu bersifat dengan itu ini, sifat itu ini, hidup ke mati? Gitu lah. Kalau mati tak nak bicara, betul tak? Tu. Secara ta'akkul akal, sifat hayat ni syarak sengoti kena ada. Baru hak lain tu boleh kita bicara, bahas bicara. Kudrat, iradat. Kita kalau tak hidup, mati. Ada kudrat, ada iradat, ada ilmu. Profesor Madya, Profesor Emeritus lah, mati. Kita tanya dia, 2 tambah 2 berapa profesor? Boleh jawab agak-agak? Nak jawab macam mana dia mati? Tu. Jadi kalau mengikut akal, sifat hayat tu syarak sengoti. Tapi kalau di Allah Ta'ala tak boleh kata syarak. Ka'anna syart dia panggil. Seolah-olah syarak. Seolah-olah syarak pada waqi', pada realiti, tapi syarak sengoti pada akal, ta'akkul akal dia panggil. Jadi melambangkan mereka ni ulama ma'qul manqul, mereka membilang sifat yang pertama, sifat ma'ani, ialah sifat hayat. Itu nanti lagi akan kita bahaslah. Baik. Kalau gitu kitab kita ni memang kitab untuk kita orang awam. Tahu di mana? Tengok. Sifat ma'ani yang pertama dibilang oleh Syekh Zainul Abidin ialah sifat kudrat.
tu sifat kudrat. Tengok. Baik. Jadi bila sebut kata sifat ma'ani, berbeza dengan sifat-sifat yang sebelum ni kita telah lalu dah. Nah, ya beza lah. Yang kita telah lalu dah sifat salbiyah dia panggil. Satu lagi dipanggil sifat nafsiyah. Lagi akal belakang tu dia akan menyata tu apa sifat nafsiyah, apa sifat salbiyah. Nah, jadi hak sebelum pada ni kita duk lalu tu sifat yang bahasa sungguh saja. Sungguh. Bukan naik sampai tahap ada diri dia. Nah. Seperti sifat ada. Sifat ada bukan ada, sungguh ya. Amrun i'tibari kalau mengikut Imam Abu Hasan Asy'ari atau Asy'ariyah, wujud-wujud tu amrun i'tibari. Mana perkara hak dikira-kira pada akal saja. Kalau mengikut Maturidiyah, bukan hanya sungguh pada akal tapi sungguh pada diri benda. Tu pun tak naik sampai tahap ada betul-betul dan tak turun sampai tahap tak ada betul-betul. Dia panggil halun nafsiyah. Itu. Berarti sifat nafsiyah ni bukan sifat yang kalau Tuhan buka hijab nampak. Tak nampak. Yang kita dapat nampaknya zat Allah Ta'ala. Ada pun ada Allah Ta'ala. Tak nampak. Nah, tak boleh nampak. Tapi reti, faham dia panggil. Sama dengan kita gak makhluk ni. Nah, sekarang ni ustaz ada tak? Ada, betul tak? Boleh tengok tak ada ustaz? Tak boleh. Kau tengoknya tubuh ustaz tu boleh lah. Tubuh tu email tu boleh. Tubuh Tok Bila tu boleh lah. Tapi ada Tok Bila, ada Tok email tak boleh tengok. Diri ada tu tak boleh tengok. Sebab ada tu tak ada. Ada tu tak ada kok mana pula Ustaz? Sungguh pada akal saja. Itu nak cerita gitu ya. Nah. Gitu juga sifat-sifat salbiyah. Nah. Sifat-sifat salbiyah hak kita lalu dah. Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu bin nafsih wahdaniyah. Ini dia panggil sifat salbiyah. Apa sifat salbiyah? Sifat yang dibangsakan pada nafi. Nafi tapi dengan makna ternafi. Salaba yaslubu salban, nafa yanfi nafian, bimakna intifa ay insila, dia panggil ternafi. Makna tiap-tiap sifat tu difaham kok tidak. Itu lah. Makna tiap-tiap sifat qidam, baqa, mukhalafah tu difaham kok tidak, ternafi. Mana? Contoh kita kata sedia. Kita belajar dah itu kan. Sedia apa makna? Tidak ada awal bagi ada, tidak terima perubahan. Kekal apa makna? Tidak ada akhir bagi ada, tak terima perubahan. Bersalahan akan yang baru, tidak serupa. Tidak. Ada cara-cara zat apa makna? Tak berajak pada zat, tak berajak kepada fa'il yang menjadikan dia. Qiyamu ta'ala bin nafsi. Nah? Bersangat-sangatan tunggal ia Allah. Apa makna? Tidak berbilang. Tak berbilang. Jadi makna tiap-tiap sifat salbiyah tu menunjuk kata ternapi perkara yang tidak ada di zat Allah Ta'ala, yang tak layak. Itu dah bukan menapi, ternafi dia panggil. Kullu sifatin dalat ala nafyin ma la yaliku billahi hijalla wa jalalu. Itu definisi. Kullu sifatin, tiap-tiap sifat dalat yang menunjuklah makna sifat tersebut ala nafyi, di atas nafi, yang ini dengan makna intifa. Ala nafyi ay ala intifai, ala insilabi, di atas ternafi ma la yaliku billahi azza wa jalla, di atas barang yang tidak layak, yang tidak patut pada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kalau Allah buka hijab, kita tak boleh tengok sedia Allah, kekal Allah, tak serupa Allah akan yang baru tu tak nampak. Tapi sungguh juga pada akal. Itu nak cerita kata sifat-sifat yang kita lalu dah sebelum pada ni ialah sifat yang tak naik sampai ke tahap wujudiyah, ada di dia tidak, hanya sungguh saja. Gitu dah. Lalu sifat yang kita nak masuk pada malam ni ialah sifat ma'ani dia panggil. Tu. Apa sifat ma'ani? Yani kullu sifatin maujudatin. Qaimatin bi maujudatin. Tu.
tiap-tiap sifat yang bangsa ada di zat yang ada. Tu gitu. Itu dia panggil sifat ma'ani. Yakni sifat yang dibangsakan pada maknan, dia panggil maknan. Apa? Yakni menunjuk di atas ada diri dia. Sejauh manakah adanya? Setara mananya ada? Lau kushifa annal hijabu la ra'ainaha. Kalau Allah Ta'ala buka hijab, hijab ni mana dinding, tirai, maknawi, tak nampak. Bukan ada nampak hijab duduk depan ni, tak ada. Tapi sebenarnya kita terhijab. Kalau Allah Ta'ala singkap hijab tersebut, buka tirai tersebut, pasti kita akan dapat nampak apa? Sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala. Sebab wujud ada. Wujud dia. Kullu mawjudin yasihu an yura. Tiap-tiap yang ada sah untuk dinampak. Bukan hanya zat Allah Ta'ala saja, sifat-sifat yang ada di zat dia tu pun nampak. Zat Allah Ta'ala ada. Sifat ma'ani Allah Ta'ala ada. Maka zat Allah Ta'ala harus untuk dilihat. Sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala pun harus untuk dilihat. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana kata Imam Ahmad Ad-Dardir, wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi izil wuku'u jaizun bil aqli wa qad ata fihi dalilun naqli. Wajzim, hendak jazam, putus yakinlah, pegangan ke engkau, hei saudara seislam, biru'yatil ilahi, dengan dapat nampak Allah Subhanahu wa taala. Nampak apa? Nampak Allah. Yani nampak zat dan sifat-sifat yang wujudiyah tadi. Di mana fi jannatil khuldi bila tanahi, dalam syurga yang kekal tanpa ada kaifiat. Bukan tengok dengan butir mata gini, tidak. Nampak Tuhan kok mata, bukan tengok dengan butir mata. Lagu tu. Baik. Kalau gitu tengok. Dia kata dan kudrah, erti kudrah kuasa. Tengok. Ini kebiasaan kita sebelum daripada Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir Al-Fatani Al-Makki, Syekh Pak Da'i Mekah. Kebiasaannya alim ulama Jawi kita dulu, dia terjemuh sifat-sifat ma'ani ni tidak tepat kena kepada diri sifat wujudiah tadi tu. Dia tak tepat kena ke diri sifat. Dia tak kena kepada diri sifat. Terkadangnya dia kena kepada ta'alluqus sifat. Mana? Contoh ada kitab-kitab yang kata kudrat artinya berkuasa. Gitu kan? Tu dia panggil terjemah kena kepada ta'alluqus sifat. Ta'alluq sifat. Hijau sifat. Tugas sifat kudrat. Bukan kena ke diri sifat. Kalau setakat mengaji Tuhan berkuasa, Mu'tazilah pun kata Tuhan berkuasa. Siapa kata Tuhan lemah, kafir lah. Mu'tazilah pun kata Tuhan berkuasa. Jadi tak ada duk lagi jauh dengan Mu'tazilah tu. Kita ngaji tauhid ni jadi ahli sunnah wal jamaah. Gitu dah. Jadi kalau kata Tuhan berkuasa, Mu'tazilah pun kata Tuhan berkuasa. Payah beza kita dengan Mu'tazilah tu, beza di mana? Ahli sunnah wal jamaah. Mu'tazilah kata Allahu qadirun bi qudratihi hiya zatuhu. Allah zat yang maha berkuasa, dengan kuasanya itu ialah zatnya. Itu. Adapun ahli sunnah wal jamaah, Allahu qadirun bi qudratihi hiya sifatuhu wal qudratu hiya sifatun wujudiyatun qadimatun baqiyatun mukhalafatuha li qudratinal hawadis la yahtaju ilal fa'il wa wahdaniyatuha qaimatun bizatillahi ta'ala. Ahli sunnah wal jamaah kata Allah zat
yang maha amat berkuasa dengan bersepakai di zatnya pekuasa. Tu pekuasa sebut. Letak pe sebut. Lepas tu pekuasa tu apa? Pekuasa itu ialah satu sifat yang ada, satu sifat yang ada sedia kala, kekal selama-lamanya, tak serupa akan pekuasa kita yang baru. Nah, tak berhajat kepada fa'il yang menjadi, dan satu saja pekuasa yang ada tu. Di mana dia berada? Di zat Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Jadi sifat ma'ani dia bersifat dengan sifat nafsiyah dan salbiyah tadi. Ingat molek. Pekuasa tu wujudiyah, wujud tu sifat nafsiyah. Betul tak? Sifat pekuasa tu qadimatun, sifat salbiyah. Baqiyatun, kekal, sifat salbiyah. Itu. Nah, jadi sifat wujudiyah dia boleh bersifat dengan sifat nafsiyah dan salbiyah. Cuma sifat wujudiyah ni tidak boleh bersifat dengan sifat wujudiyah yang lain selain diri dia tu sudah wujudiyah dah. Tak boleh. Contoh, kudrat tak boleh bersifat dengan iradat, tak boleh gitu. Kudrat tidak boleh bersifat dengan kudrat, dia tak boleh gitu. Sebab kudrat tu wujudiyah, ada. Dia tak boleh bersifat dengan benda ada juga. Kalau bersifat dengan benda ada juga, jadi tasalsul, tak berhenti, tak tahu nak berhenti mana. Kudrat bersifat kudrat, kudrat yang ada di kudrat bersifat kudrat, kudrat yang ada di kudrat bersifat dengan kudrat, kudrat yang ada di kudrat bersifat kudrat, kudrat yang tak tahu nak sudah bila. Jadi sifat wujudiyah tu tak boleh bersifat dengan sifat wujudiyah yang lain selain daripada dia tu sudah sifat wujudiyah dah. Tapi dia bersifat dengan sifat nafsiyah dan salbiyah. Faham tak? Dia bersifat dengan ada. Kudrat ni ada. Kudrat ni sedia. Kudrat ni kekal. Kudrat ni serupa ke dengan kudrat yang baru? Tak serupa. Kudrat ni berhajat ke kepada fa'il yang menjadikan dia? Tidak. Kudrat ni ada berapa? 2, 3 ke? Tak. 1, tak ada lala. Di mana dia duduk? Di zat qaimatun fi zatillah ta'ala. Ada di zat Allah ta'ala. Tu ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau kita terjemah kudrat berkuasa, tak kena ke diri sifat tu. Apa? Sebab berkuasa tu dia panggil perbuatan ta'alluqus sifat. Hijau bagi sifat berkuasa. Dia panggil makna masdari, dia panggil maknal masdari. Bila maknal masdari ini madalla alal hadas, dia panggil barang yang menunjuk di atas perbuatan, tak ada diri. Amrun i'tibari, perkara tu sungguh saja. Lagi pula bukan satu, banyak. Bukan ada, sungguh saja. Amrun i'tibari, berkuasa, menentu, mengetahui. Sekarang kita sedang membahas sifat yang wujudiyah, bukan amrun umurun i'tibariyah, bukan. Maka sebab tu Syekh pada Mekah, beliau mentajdid, memperbaharui penterjemahan sifat-sifat ma'ani di dalam bahasa Melayu kita dengan diletakkan pe di depan. Pe dia panggil. Contoh kudrat, pekuasa. Iradah, penentu. Ilmu, pengetahuan. Hayat, pehidup. Sama', pendengaran. Basar, penglihatan. Kalam, pekata atau penutur. Sebab apa terjemuh letak pe lagu tu? Pertama, supaya memberi reti dalam kepala otak kita sifat-sifat tersebut tu ada, bukan semata-mata perbuatan saja, tidak. Sebab kalau kita kata contoh sama artinya mendengar. Mendengar lawannya apa? Mendengar lawannya tidak mendengar. Gitu. Bukan mendengar lawannya pekak. Nyanyi. Kalau mendengar lawannya pekak, kalau orang tak mendengar, orang tidur contohnya. Dia tidur, pening aku ilmu ni. Tidur lah aku, kerong-kerong dia tidur. Sudah kuliah, aku tanya,
Mu faham tak apa ustaz ngajak dia? Aku tak dengar, aku tidur dia. Oh, mu tak dengar, pekak lah mu ya. Boleh? Boleh kata itu? Tak boleh. Dia tak mendengar, bukan dia pekak. Sifat pendengar dia tu ada. Tengok. Jadi bukan berselisih, berganti dengan lawan dia tu, bukan tu. Kalau kita terjemuh dengan makna perbuatan, mana? Mendengar, melihat, berkata-kata. Berkata-kata lawannya bisu. Kena ke? Jadi hak depan saya ni semua tak kecek ni. Betul tak? Tak berkata-kata. Bisu belakang ni. Dah. Ni. Jadi kalam erti kita mengaji tua dulu. Kalam artinya berkata-kata. Lawannya berkata-kata bisu. Lawan berkata-kata bisu. Berkata-kata ni lawannya tidak berkata-kata. Gitu lah. Orang yang tidak berkata-kata tak semestinya bisu. Dia tu ada molek sifat perkata penutur dia tu. Ada. Cuma dia tak berkata-kata. Itu. Jadi tidak berselisih lawan tu kalau kita terjemuh dengan ta'alluqus sifat, khija sifat. Tak kena ke diri sifat. Faham tak ni? Nah. Jadi kalau kita terjemuh dengan kena. Pendengaran lawannya pekak. Jadi kalau tak ada sifat pendengar pekak dia. Tak kira dia mendengar atau tak mendengar. Nah. Kalau penglihatan lawannya apa? Buta. Itu. Kalau melihat lawannya buta, pening. Kalau orang tidur buta. Dah. Itu bahasa. Kita nak jadi bahasa tu biar tepat. Tepat. Maka sebab tu kita kena terima kasih banyak-banyak kepada Syekh Pak Dak Mekah, kerana jasa dia lah kita ni boleh faham ilmu tauhid dengan tepat sebagaimana orang-orang Arab mengaji faham dalam bahasa Arab. Kita mengaji faham dalam bahasa kita. Sebab tu kita mengaji Arab ni bukan nak faham Arab. Mengaji Arab nak faham Melayu. Bagaimana orang Arab faham dalam kepala otak dia, gitulah kita nak faham dalam kepala otak kita. Kalau tidak, tak faham apa sudah. Tak faham apa sudah. Sebab bukan salah lah. Tak tepat terjemuh. Kurang tepat terjemahan. Hak tu zaman mau dulu mengaji dulu dia kata, pening lah. Tuhan bersifat dengan kudrat. Kudrat artinya berkuasa. Berkuasa ni satu je. Satu je berkuasa. Apa hak Tuhan berkuasa tu? Satu tu. Buat bumi. Lepas tu langit siapa buat? Makhluk. Berjereguk ni siapa buat? Fikir tak tembus jadi. Fikir tak tembus jadi. Menentu. Allah bersifat dengan iradat. Iradat artinya menentu. Satu sifat menentu ni. Menentu ni satu je. Satu sifat je. Mana? Satu je Tuhan menentu. Apa hak Tuhan menentu satu tu? Bumi ni bulat. Lepas tu matahari bulat, bulan-bulat, planet-planet lain bulat, siapa pula hak menentu? Dah satu je menentu. Jadi kita tu jadi tak berapa nak faham jadi. Tapi bila kita terjemuh tu letak Allah bersifat dengan kudrat. Kudrat tu artinya apa? Pekuasa. Pekuasa tu apa? Satu sifat. Satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Yang kodeng, yang sedia, yang tak serupa akan pekuasa yang baharu apa semua ada di zat Allah Ta'ala. Lepas tu dengan bersepakai di zat Allah sifat pekuasa, Allah berkuasa. Tu takluk dia. Allah berkuasa mengadakan mungkin daripada tak ada kepada ada, meniadakan mungkin daripada ada kepada tiada. Ijadul mumkini minal adami ilal wujudi wa i'damul mumkini minal wujudi ilal adami. Tu baru kena kepada takluk dia. Mana berkuasa tu bukan satu, banyaklah. Tuhan berkuasa buat segala mungkin. Betul tak? Langit Tuhan buat, bumi Tuhan buat. Ini kekuasaan Allah. Allah Maha berkuasa di atas segala-gala mungkin makhluk ni. Banyak tu. Tetapi sifat kudratnya satu saja di zat Allah Ta'ala. Arab sebut kudrat, Melayu kita nak sebut apa? Tu soal. Melayu kita nak sebut apa?
Kalau sebut berkuasa tak tepat. Kalau sebut kuasa, dalam kitab kita ni sebut kuasa. Kuasa tu tidak memberi makna wujudiah juga. Kuasa. Dia panggil puca, samaratus sifat dia panggil. Nah, kalau kita naknya puca, mabda' sifat, bukan samaratus sifat. Samarah ni kesan dia, kesan. Nah? Kesan daripada pekuasa tu kuasa. Hija pekuasa tu berkuasa. Lain-lain tu. Lain-lain. Jadi hak lebih tepat kalau kita nak terjemah kudrat ni, arti kudrat pekuasa. Pekuasa. Buhpo sebuti. Sebab apa nak buhpo tu? Sebab supaya kelihatan makna ada, makna wujudiah. Dah. Tapi jangan pula kita kata kalau gitu sama seperti alat lah. Mana? Penyapu, penyelok. Gitulah itu ni. Penyapu, penyangkul. Alat lain, sifat ni lain. Nah? Alat ni benda hak bercerah tangga daripada diri. Itu dia panggil alat. Boleh bercerah tangga daripada diri. Nah, contoh orang hak kerja sebagai tukang sapu. Adakah 24 jam penyapu tu duduk atas belakang dia? Duduk kedai kopi pun menyapu lekat gitu ke? Tak. Penyapu tu dia ambil guna masa dia kerja je. Sapu-sapu, mop lantai dan sebagainya. Lepas tu dia simpan taruh dalam stor. Bermakna penyapu tu bukan sifat. Penyapu tu alat. Nak tahu di mana alat dengan sifat ni? Alat dengan sifat bezanya boleh bercerah tangga tu dia panggil alat. Kalau tak boleh bercerah tangga tu dia panggil sifat. Gitu dah. Jadi jangan kata kalau letak pekuasa, penentu, pengetahuan jadi alat lah, jadi semabuk, jadi keliru dengan alat. Tak. Alat benda hak boleh bercerah tangga daripada zat. Sifat tak boleh bercerah tangga daripada zat. Walaupun sifat tu bukan zat, tapi sifat tak boleh bercerai tangga daripada zat. La hiya huwa wala hiya ghairuhu. La hiya huwa. Sifat tu bukan zat. La hiya huwa dia panggil. La tidaklah hiya sifat tu, huwa zat, bukan. Tapi wala hiya ghairuhu. Tapi sifat tu tidak boleh bercerai tangga daripada zat. Dia bukan yang lain daripada zat. Itu lagu tu dah. Itu baik. Jadi hak lebih tepat kita terjemah letak pekuasa. Barulah kita akan faham ngaji sifat wahdaniyah itu Allah bersangat-sangatan esa pada segala sifat. Apa esa segala sifat? Yakni sifat Allah Taala tu banyak tapi satu-satu jenis jua. Apa satu-satu jenis jua? Satu kudrat, satu iradat, satu ilmu, satu hayat, satu sama, satu basar, satu kalam. Lepas tu kalau kita terjemah tak kena ke diri mabda', tak kena ke diri puca, tak payah pakai sudah ngaji. Satu kudrat artinya satu berkuasa, satu iradat, satu menentu, satu ilmu, satu mengetahui. Duduk pening situ. Satu je Tuhan mengetahui, Allah teruknya. Kita pun mengetahui banyak perkara dah. Jadi itu akibat daripada kurang tepat dalam menterjemah sifat ma'ani. Habis situ. Tu dah. Jadi hak lebih tepatnya kita terjemah letak apa? Satu menunjuk makna satu pekuasa, satu penentu, satu pengetahuan, satu penghidup, satu pendengaran, satu penglihatan, satu penutur atau pekata. Barulah orang panggil kita terjemah tu kena kepada mabda', dia panggil puca. Puca jadi kuasa dan berkuasa tu mana? Ada pekuasa tu. Jadi terjemah kudrat artinya kuasa ni dia panggil terjemah kena kepada samaratus sifat. Kalau terjemah kudrat artinya berkuasa kena kepada ta'alluqus sifat. Jadi tak kena kepada mabda'is sifat. Hak kita nak isbatnya
mabadius sifat, mabda bagi sifat, puca dia tu. Puca dia tu ada. Sudah habis itu. Maka pekuasa Allah Ta'ala, dalam kitab kita ni dia tak buat mari definisi tiap-tiap sifat, tapi tak apa, hamba sebut dah tak ada. Apa erti kudrat? Kudrat hiya sifatun wujudiyatun qadimatun baqiyatun mukhalafatuha liqudratinal hawadis la yahtaju ila fa'iliha wa wahdaniyatiha qaimatun bidzatillahi ta'ala. Lepas tu apa? Wabiha, dan dengan bersepakai sifat pekuasa itulah, ijaduhu mumkini minal adami ilal wujudi wa minal wa i'damil mumkini minal wujudi ilal adami. Dengan bersepakai di zatnya sifat pekuasa itulah Allah Ta'ala maha berkuasa mengadakan mungkin makhluk daripada tiada kepada ada, dan meniadakan makhluk daripada ada kepada tiada. Habis itu. Kalau gitu dia kata sini maka pekuasa bupalah, maka pekuasa Allah Ta'ala itu tiada dengan urat. Itu dah. Bukan sebab urat berurat. Kita ni pekuasa kita tu kalau tengok orang banyak je ni, maknanya tenaga dia banyak lah tu, ring dia tu banyak tu nak ayat kata pekuasa kita tu dengan sebab berurat, dengan sebab urat-urat, tu orang panggil urat dawa, tulang besi. Ni nak menunjuk kata bahawasanya seorang tu mempunyai tenaga dan ring yang sangat kuat. Kata minum gua ni demo jadi urat dawa tulang besi. Urat dawa tulang besi macam mana? Nak ayat kata kuatnya, tenaganya dia. Tu lagu tu. Lepas Tuhan lagu tu kah? Tidak dah. Tu tiada dengan urat dan tiada dengan tulang. Bukan kata Tuhan tu ada tulang kerah apa besi, urat Tuhan apa dawa, patut Tuhan kuasa hebat sangat apa? bukan lagu tu dak. Sifat pekuasa Allah bukan urat, bukan tulang, bukan tenaga dalamnya, bukan. Patu apa? Hakikat sifat pekuasa Tuhan, wallahu a'lamu bihaqiqatiha. Allah Maha mengetahui lah hakikat sifat pekuasa Tuhan. Kita tak boleh tahu. Yang kita tahu tu Tuhan bersifat dengan berkuasa, gitu ya. Apakah hakikat sifat berkuasa Allah Ta'ala? Kunhi haqiqatiha. Hakikat kunhi dia tu gapo dia? Tak ada siapa dia boleh tahu. Hanya Allah sahaja yang Maha mengetahui. Maka sebab tu kita tidak disuruh mengenal Allah tu mengenal kunhi zat atau kunhi sifat, tidak. Hakikat zat, hakikat sifat, tidak. Lepas tu kita disuruh mengenal hukum ketuhanan dan hukum sifat ketuhanan. Adapun hakikat sifat, hakikat zat, serah pengetahuannya kepada Allah. Azan dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyhadu la haula wala quwwata illa billahil ali. La haula wala quwwata illa billahil ali. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana maulana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhlif. Baik. Jadi kudrat kita, kudrat makhluk, kudrat hamba ni dia panggil atas jalan kasab wal iktisab. Usaha baik, usaha buruk. Bukan di atas jalan ijad, mengada, au idam, meniada, bukan. Tu. Bukan kita yang mengadakan perbuatan kita, bukan. Lepas tu yang mengadakan perbuatan kita siapa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu daripada tak ada kepada ada. Wa ma ta'malun, dan apa saja yang kamu buat. Ma tu ai minal khairi wa syarri, daripada baik dan buruk, semua sekali. Perbuatan hamba ni yang menjadi, yang mencipta ialah Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kudrat kita hamba, kudrat kita hamba atas jalan kasab, usaha baik, iktisab, usaha yang jahat. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Pahala usahaan yang baik, dosa usahaan yang jahat. Jadi kita dibalas pahala syurga neraka ni kerana kita usaha, bukan kerana kita buat perbuatan kita, bukan. Betul dah. Jadi kudrat Allah Ta'ala di atas jalan menjadi, mencipta, mengada, meniada, memberi bekas, dia panggil. Nama takluk dia takluk taksiri, dia panggil. Ta'alluqul qudrah ialah ta'alluqut taksiri. Takluk sifat berkuasa ialah takluk memberi kesan, memberi bekas, dia panggil. Jadi sekoti, itu makna mudah berkata jadi sekoti. Tu. Kita kudrat kita atas jalan usaha saja, bukan atas jalan menjadi. Sebab tu kalau kita nak apa, kita nak apa tu dia panggil iradat kita, memilih. Kita pilih nak angkat kelopak mata. Dan kita usaha nak angkat kelopak mata. Kelopak mata ni anggota paling ringan yang ada di tubuh kita. Tak sampai sekilo ni, timbang kilo. Tak sampai sekilo. Tapi terangkat dak kelopak mata ni kalau tidak dengan perbuatan Allah, tidak akan terangkat. Tak akan terangkat. Walau kita usaha lagu mana pun tak akan terangkat. Melainkan disertai dengan kudrat Allah. Lagu tu dah.
Jadi kudrat Allah Ta'ala atas jalan mengada, meniada, memberi kesan, memberi bekas, jadi sengoti. Kudrat kita hamba pula hanya ring tenaga sebatas usaha baik, usaha buruk. Itu ya. Nah, iradah Allah, nanti masuk sifat iradah. Iradah Allah di atas jalan menentu, taksis dia panggil. Iradah kita atas jalan pilih. Nah, milih. Kita nak pilih pergi masjid ke nak duduk kedai kopi. Pilih. Nah. Lepas tu lepas pilih usaha. Yang menjadi menentu, menjadi sekoti siapa? Allah yang bersepakai di zatnya sifat kudrat dan iradah. Ya kudrat iradah ni ya tak boleh pisah. Nah. Ya sebab apa hak Tuhan buat, semuanya apa yang Allah Taala tentu. Allah tak buat apa yang dia tak tentu. Allah buat apa yang dia tentu. Itu dah. Sama ada benda tu nampak baik ke buruk tak ada kira. Bila dia tentu dia buat. Kalau dia tak buat bermakna dia tak tentu. Itu dah. Dia tak buat apa yang dia tak tentu. Dia buat apa yang dia tentu. Gitu. Habis itu. Jadi bila sebut kata kudrat Allah Ta'ala mengada dan meniada. Mengada tu daripada tidak ada kepada ada. Meniada tu yang ada kepada tiada. Bukan meniada yang tiada dah. Tu ada juga orang mengajar salah tu. Dia kata Allah Ta'ala bersifat kudrat. Kudrat artinya berkuasa, mengada, meniada. Lagu mana? Mengada ni kita faham lah kata. Kita dulu tak ada Tuhan mengada. Betul lah tu. Betul. Meniada. Meniada ni dia duduk tengok tiang masjid. Tiang masjid ada berapa ni? Okey, 1 2 3 4 5 6. 6 ada tiang masjid. Tiang masjid ke-7 di mana? Tak ada. Allah meniada. Kayak ke dia abahmu. Tiang ke-7 tu memang tukar tak buat sejak di awal lagi, nah. Tu tak panggil meniada lagu tu. Meniada ni daripada ada kepada tiada. Macam tok nenek moyang kita. Dulu ada tak? Ada. Dulu tu nenek moyang kita ada, buktinya kita lah. Tak okey kita mari ikut buluh betul pula dah tu. Mestilah mari ikut tok nenek moyang kita. Buktinya tok nenek moyang kita tu ada. Pas ke mana lah ni? Tak ada dah. Tak ada dah. Bermakna siapa yang meniada? Tuhan yang meniadakan daripada ada kepada tiada. Itu makna meniada. Bukan meniadakan yang tiada. Itu dia panggil tahsilul hasil dia panggil. Nah? Bukan kerja Tuhan tu tahsilul hasil. Menghasil benda hasil dah tu orang panggil kerja bodoh. Tuhan tak buat kerja bodoh dah. Hak tak ada kita tak ada pula. Kok mana lagu tu? Nah? Habis. Bila sebut kata ta'alluq sifat perkuasa ni mengadakan makhluk daripada tak ada kepada ada. Meniadakan makhluk daripada ada kepada tiada. Bererti ta'alluq sifat kudrat. Hija sifat perkuasa ni dia berhadap kepada perkara yang terima ada, terima tiada. Ini faham molek ni. Terima ada, terima tiada. Mana mungkin dia panggil, mungkin. Ma yasihu fil akli wujuduhu taratan wa adamuhu taratan ukhra. Itu makna mungkin. Perkara hak sah pada akal ada pada satu ketika dan tiada pada satu ketika yang lain. Maka sifat kudrat Allah tidak berhadap kepada perkara yang wajib akal. Apa wajib akal? Perkara tentu ada. Mana contoh? Seperti zat dan sifat-sifat Allah. Maka tak boleh tanya, Ustaz, Allah Ta'ala berkuasa tak mengadakan zat Allah Ta'ala sendiri? Kok mana mu cakap lagu tu? Dia ni. Zat Allah tu wajib. Wajib akal apa maksud? Perkara tentu ada. Tak terima nak kata tiada. Ia hanya terima sebelah ada je. Jadi kalau kata kudrat Allah boleh buat zat Allah, bermakna zat Allah dulu tak ada. Lepas tu boleh pula Tuhan mengada zat dia. Kalau gitu zat Tuhan bukan wajib ada, harus ada ya. Satu. Kudrat tidak berhadap perkara yang wajib akal. Satu. Yang kedua, kudrat tidak berhadap perkara yang mustahil akal. Apa mustahil akal?
ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, perkara yang tak terima pada akal adanya. Mana perkara tentu tiada. Itu. Perkara tentu tak ada. Mana contoh? Syarikul bari, Tuhan selain pada Allah. Ada tak? Tak ada. Tentu tak ada. Jadi tak boleh tanya soalan, Ustaz, Allah Ta'ala kan berkuasa, maha kuasa. Boleh tak Allah Ta'ala buat Tuhan satu lagi? Berat pun tajuk lagu tu. Ataupun Tuhan kan maha kuasa, Tuhan boleh buat ada anak dia seka ke? Boleh? Bini dia ke seorang? Mak pak dia ke? Boleh? Berat tanya soalan lagu tu. Anak bagi Tuhan tu mustahil, perkara tentu tak ada. Tentu dah tak ada. Tak terima nak kata ada. Gitu. Dia terima sebelah tak ada semata-mata. Jadi kudrat Tuhan tak berhadap benda tu. Ini perkara kita kena faham molek. Sebab apa hamba ayat tu kena faham molek. Dulu masa hamba balik daripada Mesir tahun 2013. Masa tu tak ada kuliah masjid mana lagi lah. Baru-baru balik ni. Jadi penuh satu malam tu, lepas daripada pergi tengok wayang mana tak ingat dah masa tu nya. Tak pakai piah, tak pakai serban lah. Nak tahu ni. Pakai seluar jeans, pakai t-shirt biasa je lah. Sehingga semaya maghrib di satu masjid di Kuala Lumpur. Jadi lepas semaya maghrib, ada ustaz mengajar ilmu tauhid. Bagus ni ilmu tauhid. Sedar-sedar moleknya dia duk bahas sifat kudrat Allah Ta'ala juga. Duk bahas sifat kudrat Allah Ta'ala. Jadi dia tanya jemaah ni. Dia tanya, Haji, Allah Ta'ala kuasa tak buat anak Tuhan? Allah Ta'ala kuasa tak buat bini dia? Buat anak dia? Dia tanya gitu tu Haji. Jadi Haji tu depan tu tak tahu nak jawab kuasa ke tak, sama banyak iling ngangguk. Tak berani nak jawab. Kita pun duk nanti tunggu. Mula-mula dalam hati, Masya Allah, bagus ustaz ni mengajar tauhid ni. Apa ayah nak cahaya yang mengajar tauhid lah ni. Banyak kat peka, dak pun sirah ni. Tafsir, hadis, tauhid, payah nak jumpa orang mengajar tauhid ni. Jadi dalam hati tu mula-mula pujilah. Tiba-tiba dia jawab apanya Haji, Tuhan kita kuasa buat anak bini dia. Sudah. Cuma dia tak anak je. Sudahlah. Macam kita lah. Dah makan dah nasi khabu 2 buku. Orang tawa pizza kak, tosir dalam makan kenyai dah. Dia kiyah dengan makan pula dah. Kalau kira boleh tak nak makan pizza lagi? Boleh. Kuasa tak kita nak makan? Kuasa dia kata. Cuma kita kenyai dah makan nasi khabu 2 buku dah. Dak sir lah. Tak boh, tak nak lah. Betul kau jawab apa gitu tu? Tapi tu Haji duduk depan tu hanggup belaka tu nampak tak tu? Tak tu ni. Hanggup belaka dah. Betul kau jawab apa tu? Salah. Salah yang sangat berat tu. Kalau ustaz tu jawab Tuhan kuasa buat anak Tuhan, Tuhan kuasa buat bini Tuhan, bermakna Yahudi Kristian tak salah dah. Boleh jadi Isa boleh jadi anak Tuhan sungguh. Uzair boleh jadi anak Tuhan sungguh. Dah Tuhan kuasa kan? Bila kata Tuhan kuasa, benda tu termasuk dalam mungkin. Terima ada, terima tiada. Berat tu. Salah berat tu. Jadi kalau gitu Yahudi Nasara tak salah, tak sesat. Tak kufur. Betul jugalah gitu. Boleh jadi betul, boleh jadi salah gitu. Akidah tu kena jaga molek. Tu. Jadi ilmu tauhid ni kita tak boleh reka sendiri, tak boleh. Sebab tu kata ulama, man akhaza ilmal aqaidi fi kutubin bila syaikhin dakhalat fi qalbihi al awhamu. Barang siapa yang mengambil ilmu akidah tauhid dalam kitab semata-mata tanpa mengaji dengan tok guru hak betul. Ngaji dengan tok guru hak tak betul juga dak ni. Ngaji untuk guru betul. Maka masuklah dalam hati dia segala waham-waham, sengka-sengka. Itu masuk sengka tu. Dia fikir sendiri. Macam kita lah makan nasi khabu 2 buku kenyai dah. Tak sel lah makan pizza. Kalau ikut boleh tak tu? Mampu kita nak makan pizza, kau nak makan
Kentucky Fried Chicken ke, tapi muka kenyang dah tambah tak nak lah. Oh kalau gitu Tuhan pun kuasa buat anak dia, bini dia, tapi Tuhan tak anak aja. Kalau kecek lagu ni bermakna anak bagi Tuhan tu bukan mustahil akal lah. Lepas tu mungkin jaizul akli, mungkinul akli. Nah, harus pada akal. Nah, jadi betul lah orang Yahudi Kristian. Qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Kata orang Yahudi Uzair anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Kata orang Kristian Isa al-Masih tu anak laki-laki Allah. Betul lah kalau dia. Sebab apa? Dah Tuhan mampu buat. Hai berat. Salah jawapan dia tu. Jawapan betul aku mana ustaz? Jawapannya Tuhan tak kuasa buat anak dia, bini dia. Tak kuasa. Dah kata Tuhan maha berkuasa. Macam mana kata Tuhan tak kuasa pula? Lemahlah Tuhan. Jawabnya tidak lemah sebab bukan bidang kuasa dia. Bidang kuasa kudrat ni perkara mungkin. Anak bagi Allah, bini bagi Allah, mak pak bagi Allah, tu bukan mungkin, bahlul. Itu mustahil akal. Perkara tentu tidak lagi tak ada. Tak terima nak kata ada. Itu. Tak boleh terima dengan kepala tak. Tak boleh. Tuhan lain pada Allah, bini Allah, anak Allah, tu mustahil akal. Jadi sebab tu kita kena faham. Mungkin tu ada berapa pula? Mungkin ada 4. Mungkin maujud ba'dal adam 1. Mungkin ma'dum ba'dal maujud 2. Mungkin sayu jadu 3. Mungkin alimallahu annahu lam yujad 4. Mungkin maujud ba'dal adam. Benda terima ada, terima tiada, tapi ada setelah mana tiada. Siapa? Kita. Dulu kita tak ada, sekarang kita ada. Kita ni benda terima ada, terima tak ada. Terima dua belah. Tapi ada setelah sebelumnya kita tiada. 1. Mungkin ma'dum ba'dal maujud. Benda terima ada, terima tak ada, tapi tak ada setelah mana ada. Siapa? Tuk nenek moyang kita saat ni. Betul tak? Mungkin sayu jadu. Benda terima ada, terima tak ada, tapi selagi akan ada. Contoh seperti anak hok lekat dalam perut tu. Seorang tu dia ada anak dah seorang. Bermakna dia tidak mandul. Lekat perut seorang lagi bini dia. Maknanya orang tanya anak kedua bila nak tubik? Sayu jadu kata. Selagi akan ada, selagi akan dia mengada. Mungkin tu. Mungkin keguguran kau dalam perut, lemah dalam perut kau. Tu kata mungkin. Terima ada, terima tak ada. Tapi selagi akan ada dia panggil. Sayu jadu. Anak ketiga, anak keempat, anak kelima. Yang terakhir mungkin benda terima ada, terima tak ada, tapi alimallahu annahu lam yujad. Allah nyata dah sedia kala di ilmu dia bahawa Allah tidak akan jadikan benda tersebut. Mana contoh? Seperti anak bagi orang mandul. Bila kita tahu dia mandul? Bila dia mati. Nyata tak ada anak. Oh, bermakna anak bagi si mamak ni termasuk dalam mungkin alimallahu annahu lam yujad. Barulah panggil mandul. Sebelum tu usaha. Jangan putus asa, jangan. Putus asa. 10 tahun ke 20 tahun tak boleh anak lagi ustaz. Duduk dalam mungkin lagi tu. Terima ada, terima tiada. Tuhan Maha Kuasa. Gitu kan? Kita tahu di mana Tuhan nak buat ke tak nak buat, kita tak tahu. Hak di ilmu Allah Taala. Kita usaha aja. Gitu dah. Ada orang 20 tahun kahwin baru boleh anak seorang. Ada? Buah ketua dah baru boleh anak. Ada. Dalam Quran tu Nabi Zakaria kata silap. Ni bininya kata, macam mana suami aku nak dapat anak dengan aku? Mana suami aku ni sama-sama tua, syaikhun kabir dia kata. Tua terlampau sangat dah. Kalau Tuhan nak beri anak boleh ya. Tak ada apa, usaha tu. Tapi kalau tiba-tibanya usaha tak dapat, mati dengan hal tidak ada anak, barulah kita tahu bahawasanya dia tu benar-benar mandul. Apa? Mungkin anak bagi si mandul tadi itu termasuk dalam mungkin. Terima ada, terima tak ada.
tapi alimallahu annahu lam yujad. Allah tahu sedia kala lagi bahawa Allah tidak akan buat. Allah tak akan menyada. Tu pak mungkin. Kalau gitu anak bagi Allah, bini bagi Allah, mak pok bagi Allah tu masuk dalam hak mana? Ada tak? Tak ada. Mustahil. Lam yalid wa lam yulad. Tidak diperanak dan tidak beranak. Kalau benda tu Tuhan kuasa buat, apa Tuhan kata lam yalid wa lam yulad? Bermakna benda tu tidak masuk dalam kuasa Allah. Tak masuk dalam kuasa Allah. Lepas tu lemahlah Allah. Tak lemah. Moga bukan bidai kuasa. Tok guru kita duk cerita dia buat contoh gini ya kata. Seperti beruk tak seperti gajah tak pandai panjat pokok kelapa. Kira lemah tak gajah tu? Boleh ke kita marah gajah? Boleh. Kita pegang gajah jak kecil lagi sampai yang besar, lepas tu kita suruh gajah tu naik pokok kelapa lagi, ambil buah kelapa muda. Gajah tu healing. Kata tak pandai. Mu ni bodoh besar saja tak pandai naik pokok kelapa. Kena ke tu? Tak kena. Hak bodoh tu tuai dia. Sebab apa? Bukan hijau gajah pergi panjat pokok kelapa. Hijau panjat pokok kelapa ni beruk. Ni. Kalau beruk tak pandai panjat pokok kelapa tu baru kata beruk bodoh. Beruk lemah dia panggil. Tu lagu tu. Jadi bukan bidai kuasa kudrat menghadap perkara mustahil. Jangan pula kita kata orang lemah lah Tuhan. Tak boleh buat anak dia sendiri. Tak boleh buat bini dia. Tak boleh buat mak opak dia. Tak boleh buat Tuhan seekor lagi. Bukan lemah. Itulah tanda Tuhan kuasa. Dah. Jadi sebab tu bila kita reti ngaji ikut lagu cara ulama hurai lagu ni, barulah kita faham ayat Quran yang kata innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala itu ala kulli syai'in atas tiap-tiap syai' sesuatu. Atas tiap-tiap sesuatu tu semua. Benda wajib, benda mustahil tu. Dah. Ala kulli syai'in ay ala kulli mumkinin qadirun. Dialah zat yang maha amat berkuasa, ay zatun muttasifatun bil qudrah. Yani zat yang bersepakai di zatnya sifat berkuasa. Itu dah. Jadi tak sama dengan ayat Quran wallahu bikulli syai'in alim. Syai' juga. Tapi tak sama dengan innallaha ala kulli syai'in qadir. Tak sama tu. Itu pentingnya kita mengaji ilmu tauhid. Barulah kita tidak faham Quran mengikut kepala otak sendiri. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu dia maha kuasa. Semua dia kuasa belaka. Lepas tu anak dia, kuasa juga. Bini dia, kuasa otak lah. Kena kau gitu? Tak kena. Jawabnya Allah Ta'ala maha kuasa di atas makhluk mungkin, kainat, jaizat. Gitu dah. Habis situ. Kemudian kita sambung semula pula dan tiada dengan alat. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar. Wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua, ibu-ibu, ayah-ayah, sedikit perkembangan tentang pembinaan masjid pondok kita tu di Kuang, Jalan Setia 3 Kuang, Sungai Buloh tu. Jadi sekarang ni progresnya sampai kepada peringkat buat slab
untuk tingkat 2 dah. Jadi kita dah sewa scaffolding semua dan dah buat beam untuk dah buat kotak-kotak beam tu, buat untuk slab tingkat 2. InsyaAllah kalau tidak esok Isnin Selasa ni marilah konkrit untuk konkrit tingkat 2. Jadi di sininya hari itunya kita ingat kata nak buat tingkat 1 dulu dah. Nak sudah tingkat 1. Jadi bila sampai tahap ni ya jadi orang panggil jadi orang panggil apa? Taraduk tu lagu mana? Kalau nak buat tingkat 1 saja, lepas tu nak bumbung ke orang panggil tingkat 1 dengan bumbung sementara, makan kos juga. Kat 20,000 juga. Buat bumbung sementara pun kat 20,000. Jadi kalau kita naik selalu tier tingkat 2, tier tingkat 2 tu, lepas tu select selalu untuk bumbung, tinggal bulat kubah macam ni, kubah gitu, lepas tu makan belanja lebih kurang 35,000 lagi. Tak buat lagi lah orang panggil ikat bata apa tingkat 2 ni, sebab tak ada lagi. Nak naik tier select untuk bumbung, lepas tu tinggal untuk kubah. Lepas tu 35,000. Tak termasuk kubah tu. Kubah 80,000 kata ni. 80,000 lebih gitulah. Jadi duduk bahagi mari kalau buat bumbu sementara 20,000, lepas tu kek lagi nak ada modal nak buat tingkat 2, lepas tu buai habis pula, rugi gitu. Jadi hambanya akhirnya buat keputusan kita naik selalu kek lagi. Naik selalu tier tingkat 2, lepas tu select pula bumbung, tinggal kubah. Jadi kubah tu insya-Allah lah boleh bayar slow-slow. Orang buat kubah kata tak apalah ustaz, kami mari pasal kalau siap tu bulan 2, kami mari pasal kubah, bayar ansuran pun tak apa. 80,000 lebih tu. Kubah tu. Jadi kita kalau gitunya nak lebih kurang 35,000 lagi untuk penaik tier select bumbung. Lah ni nak select tingkat 2, okey. Jadi tingkat 2 tu kita tinggal kosong dulu. Kita kumpul-kumpul duit sikit, boleh buat ikat bata ke apa semua pula, baru kita siap. Jadi hamba rasa semoleknya gitu lah kita buat putusan. Jadi boleh war-warkan kita masih lagi nak 35,000 untuk penaik tier konkrit tu, lepas tu select bumbung, tinggal kosong untuk letak kubah. 30,000 hak tu kekal sebab agak-agak ada duit nak buat tingkat 2 tu sudah pakai susu bata pelah gapo cat comel buah mozaik pula lah. Kalau ada duit untuk buat tingkat 2, kalau dia buat bumbu sementara untuk guna tingkat 1 saja, habis 20,000. Lepas tu kek lagi peroboh balik, rugi pula duit. Jadi hamba rasa lah hamba buat keputusannya nak naik selalu sampai perhabis, cuma tinggal kosong sebab tak ada modal lagi. Jadi nak naik tu masih lagi perlu 35,000. Jadi minta war-war kok mana hak ada sikit sebanyak tu masuk lagi niat wakaf untuk buat masjid lagi. Mudah-mudahannya bulan 2 ni boleh mari pasal kubah dah. Insya-Allah boleh gunalah masjid pondok tu untuk pelajar dan masyarakat kampung hak ada keliling tu insya-Allah. Jadi itu saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.